wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratullah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan kembali pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuhkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keyakinan dan keimanan itulah kita akan diselamatkan Allah daripada azab api neraka dan dianugerahkan akan syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pada muka surat 28. Pada perenggan yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap suatu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sehingga barang yang di dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui. Dan segala turun naik nafsu dan segala turun naik nafas Tuhan mengetahui. Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar daripada melakukan kesalahan,
Kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa, dan bagaimana jua keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan. Baik, kita sambung lagi di sifat yang ke-9, iaitu namanya ilmu. Bahawa kita yakin dan percaya bahawa Allah bersifat dengan sifat ilmu, yakni Allah itu maha mengetahui. Jadi kata Tuan Syekh, yang demikian nyatalah, maknanya jelaslah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu. Maknanya Allah tahu segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tak tahu. Semuanya Allah tahu. Kita ni yang tak tahu banyak. Yang kita tahu sikit sangat. Dikira seperti setitik daripada selautan ilmu Allah. Sikit sangat je yang kita tahu. Allah tahu belaka, tahu semua. Sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sama ada perkara tu jelas ataupun perkara tu tak jelas. Semuanya Allah, bagi Allah jelas. Maksud tak jelas tu kita. Sama ada yang kita nampak sungguh ataupun yang kita pun tak nampak, tapi Allah tahu, Allah nampak. Gitu. Terang ke tersembunyi ke, sehingga barang yang di dalam hati, sampailah barang dalam hati. Sehingga kan kata guru kami, guru kita Tok Guru Siddiq Noh, yang boleh baca dalam hati ni hanya Allah. Malaikat pun tak tahu. Sebab ada satu kisah, saya tak ingat dalam kitab mana, dalam Minhajul Abidin kalau tak silap. Ada sebuah kisah di mana ada suatu orang lelaki ni, hamba Allah ni, ahli abid, ahli ibadah. Dia kuat buat ibadat. Kuat ni memang kita tak boleh nak challenge. Tahajud saja berapa belah rakaat semayang tahajud. Lepas tu semayang subuh, sunat subuh tak tinggal, memang jaga duha apa semua, baca Quran lagi. Satu hari memang kadang-kadang berjuzuk Quran dia baca. Bukan sakat baca, hafal pula. Kalau kira-kira tu ibadat dia memang warak sungguh lah, tahap warak. Tinggi ibadat dia. Sehingga kan malaikat mengkagumi dia. Malaikat duk puji dia, kata hebat hamba ni, makhluk ni hebat sungguh. Sehinggalah beratus-ratus malaikat turun daripada langit kerana nak angkat pahala-pahala amalan daripada hamba ni yang kuat ibadat ni. Dibawa naik sampailah langit pertama. Malaikat yang duduk kat langit pertama ni siapa punya amal ni? Malaikat tu pun ceritalah, malaikat yang bawa amal ni pun cerita. Ada satu makhluk, ada satu hamba Allah di bumi, gini nama dia, Polan bin Sipolan. Malaikat duk puji, malaikat langit pertama puji. Ui, dahsyatnya amalan dia ni. Kalau macam ni punya amalan, memang betul-betul lah kekasih Allah lah. Memang syurga lah, sungguh lah. Puji melambung. Sampai naik langit kedua pun macam tu, lagi kuat pujian. Langit ketiga macam tu, langit keempat, sampailah langit yang ketujuh. Lepas langit ketujuh nak bawa lah amalan ini dipersembahkan kepada Allah. Bila sampai kepada Allah, Allah kata pada malaikat yang mengiringi pahala amalan ni, malaikat kata, ambil pahala amalan orang tu, hempuk atas kepala dia. Aku tak terima, kata Allah. Sedangkan kagum malaikat tengok amalan ni. Kalau malaikat pun tengok kagum, manusia tak payah cakap lah. Nah, memang orang kata dia ni tok wali lah, dengan amalannya yang dahsyat, hebat. Nah, orang pun duk pakat puji lah, orang panggil syekh lah, apalah, tok guru lah, macam-macam. Tapi bila sampai ke Allah, Allah kata ambil pahala amalan dia, hempuk atas kepala dia. Malaikat kerja. Malaikat tanya, ya Allah, memang kami ni tak tahu, sebab kami tak ada ilmu. Tetapi kami tertanya juga, kenapa engkau tak terima amalan dia, sedangkan amalan dia banyak?
Maka kata Allah, memang amalan dia hebat, banyak, tetapi aku tahu isi hatinya. Kerana apa saja yang dia buat dari sudut amalan tu bukan kerana aku, tapi kerana sesuatu yang diharapkan. Mana dia harapkan? Diharap orang akan puji dia, diharap orang akan panggil dia ulama, diharap orang akan panggil dia tok wali, diharap orang panggil dia alim, orang akan pandang dia warak. Dia nak orang memuji-muji dia. Dia bukan nak aku, dia bukan buat kerana aku, tapi dia buat kerana makhluk, dia buat kerana manusia. Dia mengharapkan kepujian daripada makhluk. Amalan itu ditolak, dan Allah suruh malaikat hempuk atas kepala dia. Nak ceritanya itulah, bahawa kita ni, sebab itulah guru kita lah, Tok Guru Siddiq Noh ni, selalu dia pesan zon selesa. Ubahlah, kita ubah macam mana kita hijrah sekalipun. Daripada dulu geng seluar pendek, dulu seluar jeans, sekarang dah main kain pelikat saja, dah main jubah saja. Kopiah atas kepala tu tak cabut dah, duduk dalam rumah pakai kopiah. Nak serban lilit sampai ikat mati belakang. Nak buat sungguh-sungguh lah kita ni. Hebat mana pun kita bersunnah, kita belum selamat daripada neraka Allah. Kita dah boleh duduk masjid, memang tak balik lah, duduk masjid terus, tak balik, pun belum tentu jadi ahli syurga dalam syurga Allah nanti. Sebab apa? Sebab ni lah cerita dia. Bahagian zahir memang kita boleh buat, tak bahagian hati tu. Nak jaga barang dalam bukan senang. Apa pun kalau benda dalam, susah nak jaga. Ya, tengok apa pun, kita tanam pokok buah durian ke tak? Pokok kita boleh jaga, batang boleh jaga, kulit boleh jaga lagi, isi boleh jaga. Isi tak boleh jaga, barang dalam payah nak jaga. Nak jaga macam mana? Susah nak jaga. Badan kita gitu tak? Bahagian luaran ni boleh jaga, ngelak sana ngelak sini, nampak ada kata-kata, boleh sapu ubat kat bahagian kulit. Tapi bahagian dalam, tu macam Covid ni lah. Covid ni bahagian dalam kan. Kalau bahagian luar kita boleh nampak dia, tepek atas ni, Covid, kita boleh nampak. Boleh tepuk, mati kau Covid. Ni duduk dalam mana nampak? Macam mana nak nampak? Allah payah nak jaga. Jaga habis dah. Nak pakai emas ni bukan sakat depan dengan belakang kan. Nak jaga sungguh, kena juga. Ada jumpa kawan dia tak pergi mana pun, duduk gitu je. Tak tahu sakit hantar hospital, doktor kata positif. Positif jelah mana ni? Pening kepala kita. Mana dia dapat ni? Macam mana boleh dapat? Macam mana boleh? Tak payah macam mana. Itu lah kerja Allah. Sebab tu nak ceritanya, jaga barang dalam tu susah, jaga barang luar senang. Macam ni lah kita jaga barang luar. Kemah lah, buh sebar atas kepala, buh pula kain ridak atas kepala bahu, ambil pula kayu sugi, duk celah tepi telinga. Tengok pegang tasbih, ketak. Orang kata hebat lah ni. Tu luar, dalam belum tentu. Dalam cemburu hati, dengki ada. Orang lain boleh jadi tok imam, dia tak dapat pemilihan. Macam-macam hal. Mulalah sangka buruk. Ada kadang-kadang luar nampak elok senyum, dalam hati berkecamuk, tak puas hati sana, tak puas hati sini. Payah. Tapi ingat, Allah tahu isi hati kita. Ni payah kan. Kalau Allah pun tak tahu, boleh tahan, boleh kita boleh cover balik. Dah Allah tahu. Allah tahu. Ni payah. Malaikat kita boleh cover lagi, Allah tak boleh dah. Ada. Baik. Jadi dia kata, sehingga barang yang di dalam hati dan angan-angan manusia, kita duduk bayang sesuatu dalam kepala kita, itu pun Tuhan mengetahui. Sebab tu ada orang, dia tak buat lagi dosa, tapi ada angan-angan nak buat dosa. Memanglah dari sudut hukum fiqah, tak dihukumkan lagi dia berdosa. Bila buat baru kena dosa. Macam tu hukum. Bila laksana je perbuatan maksiat tu, perbuatan dosa tu, baru dia ni kena dosa. Tapi kalau dia angan-angannya, angan-angan dia kata apa?
Kedah nak tutup judi, aku nak buat kat Perak dia kata. Contoh angan-angan baru, tak beli lagi kedai ke apa, tak dia beli lagi, tak buat lagi, tapi angan-angan, tak dosa lagi dia. Biar angan-angan dia 10 tahun angan-angan, siap tanah azam, aku sungguh-sungguh ni sungguh, tapi tak buat-buat, tak dosa lagi dia. Tapi walau tak dosa gitu, Allah tahu dah angan-angan dia. Kalau ahli sufi, ahli tasawuf, yang ni dia jaga sangat, walaupun tak dikenakan dosa, tapi dia malu kepada Allah. Saya kata Allah, kita ni, kalaulah orang lain semua boleh baca hati kita, kita malu tak? Malu. Sebab apa? Bahagian luar kita jaga lagi, cover lagi, tapi dalam hati kadang kita kata ke orang, kita kata kawan ni, kawan tu pakai pelik-pelik sikit mesti kata benda dia ni pakai pakaian tak matching kata. Ada nak kata. Tiba-tiba orang boleh dengar isi hati kita, dia rasa macam mana? Macam mana hang tahu aku nak cakap apa? Nak malu kita. Itu orang kalau Allah. Lepas tu kadang-kadang ada setengah orang kan, dia takut nak jumpa tok-tok wali. Sebab orang duk kata tok-tok wali ni kasyaf kan, dia boleh tahu apa kita buat mayang subuh ku apa lambat, dia tahu. Dosa apa kita buat kat rumah, kadang dia tahu. Kita kata gitu. Jadi orang ajak dia, pergi jumpa ni tok guru ni, tok wali ni. Kata, tak apa hang papi lah. Aku takut lah, segan lah, sakit kan. Nak stepek dia bantai aku lagi. Dia takut. Itu kita baru nak jumpa makhluk tu. Manusia tu sehebat mana pun tok wali tu, sekasyaf mana pun dia, kalau Allah tak buka hijab, takkan nampak juga dia. Dia pun manusia je, bukan apa, dia manusia. Kadang-kadang tu anugerah Allah, itu pun dia tak boleh nampak semua. Tapi Allah ni tahu segala-galanya hati kita, sedalam-dalamnya kita. Kalau nak jumpa tok wali pun kita rasa takut dah, bagaimana kita nak jumpa Allah nanti? Macam mana? Di padang mahsyar Allah akan korek. Ingat nama Allah ada satu nama, namanya Al-Muntakim. Apa makna Al-Muntakim? Maha pendendam. Pendendam ni maksud macam mana? Allah akan korek satu demi satu. Korek habislah, yang sikit-sikit pun habis. Dengan sebab kalau kita suka berkira-kira dengan agama Allah, Allah lebih-lebih lagi akan berkira-kira dengan kita. Maka hati-hati, jaga-jaga. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak buat maksiat, kadang-kadang memang kita lemah, kita tak boleh nak kawal hawa nafsu. Tapi cara mainan dia macam mana? Kita peringatkan balik diri kita, betul. Tapi kalau aku buat ni, memang orang lain tak tahu, aku je tahu, tapi Allah pun tahu. So di padang mahsyar Allah buka skrin, Allah tunjuk habis perangai kita dulu, yang orang lain tak nampak. Kita je tahu apa kita buat kat rumah. Allah tunjuk satu-satu perangai tak senonoh kita, perangai jelek kita, perangai maksiat kita ke apa ke benda kita buat ke, Allah akan tunjuk. Bila Allah tunjuk, rasa macam mana? Malunya. Nak malu dengan kawan-kawan dia ingat kita ni duk warak main masjid gitu, rupanya ada benda perangai kita buat tak elok. Tu sebab tu tujuan mengaji sifat 20. Bukan tujuan mengaji sifat 20 nak berdebat dengan orang. Dah, ni nak lawan hawa nafsu. Supaya kita pandang Allah bersifat dengan sifat ilmu, dalam arti kata Allah tahu segala-galanya isi hati kita, angan-angan kita, kerja buat jahat kita. Walaupun kita tak buat lagi, tapi kita teringin nak buat benda jahat, Allah tahu dah. Jadi sebab tu ahli sufi, lintah hati nak buat maksiat lagi, dia sudah rasa berdosa besar. Tak buat lagi, tapi dia dah terasa dosa. Bila ada lintah di hati dia, teringin nak buat satu benda yang tak disukai Allah, cepat-cepat dia istighfar, masuk dalam hati, astaghfirullahalazim, kenapa aku fikir begini? Kata. Ada. Kadang-kadang kan kawan tu kena pecat ke apa daripada jawatan tertentu dalam kerja kita ke, dalam organisasi kita ke. Memang mulut kita tak cakap apa, tapi dalam hati terdetik, bagus gak dia kena buang. Pada muka gak dia tu baru dia tahu. Nampak? Walaupun kawan tu tak tahu, kawan tu depan kita duduk senyum-senyum dia, kita pun mulut cakap, tak apalah nak buat macam mana, jawatan ni dunia je kan, masa pegang-pegang lah, masa lepas-lepas lah. Nasihat kawan tu, padahal dalam hati padan muka hang.
Memang patut hang kena buang. Dalam hati. Nah, kawan tu ingat kita baguslah, nasihat dia baguslah. Hang ni lah kawan dunia akhirat. Ada. Rupanya dalam hati kutuk kawan tu. Dah Allah tahu dah. Allah tahu. Itulah ahli sufi dia jaga sangat. Kalaulah kita boleh jaga yang dalam ni, yang luar pasti terjaga elok. Macam kereta lah. Kalau kita boleh kontrol steering yang kat dalam kereta, tayar tu akan berpusing elok. Tu je. Jadi nak kawal yang dalam tu payah lah. Tapi kena usahalah. Inilah cara dia. Dengan kita mengaji bahawa Allah tahu segala-galanya, kita kesankan di hati kita. Buat apa pun, jaga. Bermula daripada hati ni jaga. Kalau terlintas nak buat benda-benda salah, tolak cepat-cepat. Ada. Tolak cepat-cepat. Baik. Dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui. Dan segala turun naik nafas, Allah tahu nafas kita berapa kali. Kita sendiri, kita yang menafas ni, tapi kita pun tak tahu berapa kali kita nafas. Betul tak? Siapa pernah kira nafas dia? Bangun tidur 1, 2, nak kira jenuh. Mengah dia lah kali mati sebab kira nafas. Tak sampai tak menafas dia. Tak tahu kita berapa kali kita nafas daripada tidur pun nafas ni. Entah berapa kali kita nafas tau. Tapi Allah tahu. Naik turun nafas Allah tahu. Tu dia. Tuhan mengetahui yang demikian. Tuhan mengetahui yang demikian. Bangkitlah perasaan manusia takut. Bila kita faham betul-betul bahawa Allah tahu segala-galanya, dia akan membangkitkan satu perasaan dalam hati kita, iaitu perasaan takut. Takut apa? Takut pecah tembelang. Tu. Sebab Allah tahu. Orang lain tak tahu, kita cover lah. Kita buat warak lah. Kan? Kita buat baik lah. Saya pernah jumpa satu orang ustaz. Saya pun berkawan dengan dia sebab Zahir ni nampak elok. Dengan dia nasihat kita kebaikan. Kadang-kadang jumpa dia adalah keluar daripada kalam mulut dia hadis Nabi. Kita kata baguslah ni kawan dunia akhirat lah ni. Kita anggap dia macam ustaz yang alim lah. Kan? Kita pun sanjung dia, hormat dia. Lala kali anak murid dia pecah tembelang. Anak murid dia bagi tahu perangai dia dekat makhad macam mana, dekat sekolah macam mana. Macam ni, macam tu. Kena dia suka terajang budak pukul. Dan bahagian luar nampak lembutnya. Jumpa kita, Assalamualaikum Ustaz, Allah. Sampai berebut salam tu nak cium tangan. Kita kata, aduh tawaduknya dia. Tawaduk ke apa? Nampak? Rupanya dah bukan seorang. Kalau seorang mungkin fitnah dah. Kita tanya habis anak-anak murid lain semua, dia kata betul lah. Memang gitu perangai dia. Kat luar memang nampak lembut. Balik siap. Pukul kepala budak dengan rehan sampai berlubang kepala budak tu. Kan? Kita pun kata ini bukan dia dah ni. Macam mana cerita ni ada? Ada. Tu kadang-kadang gitulah payah. Kita sendiri pun bukan baik sangat juga. Satu kata Imam Malik. Imam Malik bila habis-habis kuliah gini, orang pun pakat salam dia Imam Malik, imam. Ulama besar lah, bukan Haji Malik. Haji Malik datang. Kebetulan sebut nama dia. Orang pakat cium tangan. Tangan dia orang pakat cium. Menangis dia. Sampai ke pondok dia, kat sekolah dia menangis dia. Anak murid tanya, ya Syekh, guru, kenapa menangis? Dia kata aku menangis lah sebab orang duk pakat cium tangan aku. Lah orang pakat cium tangan awak menangis pula. Tak suka lah orang cium tangan. Mana rasa terhormat lah. Tak, dia kata aku menangis ni sebab orang cium tangan aku ni tak tahu aib aku. Tak tahu apa aku buat kat belakang. Kalau dia tahu, silat-silat hari bulan bukan dia cium, dia ludah tangan aku. Waktu Imam Malik, dan Imam Malik takkan buat dosa-dosa tak elok. Mungkin kalau ada sikit-sikit lah sebab dia bukan maksum, bukan Nabi kan. Tapi kalau kecil-kecil punya sikit sangat sebab ulama besar. Bukan buat dosa-dosa besar macam kita. Ni kalau dosa pun mungkin kecil-kecil punya dosa, sikit-sikit sangat. Tu pun dia terasa dia ni ada aib. Terasa terhina pada diri dia. Kalau Imam Malik terasa kalau orang tahu aib dia ludah. Kalau kita tahu aib bukan kat ludah, muntah darah tu menyembur-nyembur kata, tak payah panggil dah Ustaz Syakir, aku kenal dah perangai dia.
Habis nak bawa mana muka ni? Nak bawa mana? Nak? Tu. Bila kita renung gitu kan, ya aku nak buat ke? Kalau aku buat ni mampulah, kalau kantoi ni lah. Sebab tu lagi tinggi makam, lagi tinggi ujian. Tu kita takut gak kalau orang duk puji sangat, orang duk angkat sangat, jangan. Makam tinggi ni kalau tak boleh nak, sebab tu jangan minta tuan-tuan. Tuan-tuan jangan minta. Jangan minta lah nak jadi makam tinggi-tinggi. Beramal sudah ya. Beramal semayang cukup apa semua, buat perangai soleh, buat benda baik-baik sudah. Tak payahlah aku nak cita-cita nak jadi sampai Tok Wali. Takut kita tak boleh nak tampung. Lagi tinggi makam, lagi tinggi ujian. Besar ujian dia. Sebab kata guru kami macam orang panjat pokok. Naik dahan pertama kalau jatuh ada bahagian cedera luka. Apa lagi? Naik dahan kedua kalau jatuh terseliuh. Naik dahan ketiga jatuh terpleot salah urat. Naik dahan keempat jatuh patah terus. Naik dahan kelima mati terus. Jatuh. Nak cerita lagi tinggi naik, kalau jatuh risikonya besar. Ada je tengok. Kadang-kadang setengah ustaz apa kan, famous lah apa semua, dia buat satu salah, silap sikit je, habis kecoh satu negara. Silap sikit je. Ada buat, ada pegang budak ke apa ke kan, masa kat sekolah dulu, walaupun kadang cerita lama, habis macam saya pun kena. Nak cerita lama habis, kalau kita silap cakap sikit je habis, ingatkan benda tu dah habis dah. Ada pula yang buka tu. Awak nak tunjuk makam payahnya dah. Tu. Sebab tu jangan minta lah, jangan minta. Kita duduk buat biasa sudahlah, setakat mana kita buat. Kalau Allah naikkan sendiri tu tak lain, tu tak apa, biarkan ajalah. Kita redalah dengan ketentuan Allah. Tapi jangan kita minta-minta. Ini minta nak jadi YDP, minta nak jadi pengerusi, minta nak jadi pemegang JLC, minta nak macam-macam minta. Jangan. Takut tak boleh nak gang, takut tak boleh nak tampung. Melobi jawatan supaya orang sokong dia dapat jawatan tertentu. Jangan. Dapat suk tak boleh jaga, habis. Kantoi pula, kalau tak kantoi boleh tahan lagi, kita boleh dan pergi cover taubat, minta Allah tutup aib kita. Kalau kantoi habis, nak bawa mana muka ni? Nak lari mana? Tu yang habis tu senyap terus, muka pun tak nampak, batang hidung tak nampak dah, senyap terus. Dah malu dah. Dah pecah temelang dah, perangai dah terbuka rahsia. Tu kata. Sebab tu hati-hati juga, jangan kita suka buka aib orang. Kalau Allah buka aib kita, tak boleh nak tutup dah. Tu dia. Maka yang demikian kata Syekh, bangkitlah perasaan manusia takut. Kita fikir masak-masak benda ni, takut lah. Takut kalau orang tahu, dan gentar daripada melakukan kesalahan. Yang ni lah yang menyebabkan kita jadi takut nak buat benda salah. Takut kalau perangai kita ni Allah tahu. Allah tahu je tak apa lagi, kita boleh taubat. Kalau Allah buka akan pula aib tu, Allah berat. Ada. Tu. Sebab tu minta selalu dalam doa, dalam semayang kita ke, dalam sujud kita ke, ya Allah, andai kata ada aku silap dan salah, janganlah engkau buka aib aku ya Allah. Malah engkau perbetulkan aku supaya kembali ke jalan yang benar. Minta selalu gitu. Sebab takut ni, masalah berat. Ada. Pantang pula musuh memang tunggu masa. Dapat sikit je bahagian tak kena, memang dia bubuh. Sekarang ni perang psikologi negara kita ni. Dia bukan perang angkat senjata, perang psikologi. Dia bukan bunuh jasad kita, dia bunuh carrier kita. Dia bunuh sifat peribadi kita. Dia hantam kau pam supaya kita jatuh down, tak ada semangat dah nak berjuang, senyap tu. Kat kita kalah kita tu. Dia nak buat sampai macam tu. Ini zaman dia. Kerana segala perkara itu terang dan nyata. Ingat, semua perkara ni jelas di sisi Allah. Pada ilmu Tuhan, Allah tahu belaka lah, tak payah nak sorok. Pada bila-bila masa pun, bila-bila ketika pun, duduklah di sebalik tembok mana sekalipun, Allah tahu segala-galanya. Nyoroklah bawah tanah macam mana pun, Allah tahu segalanya. Dan bagaimana jua keadaannya, Allah tahu juga bagaimanapun keadaan dia.
Apabila manusia sampai ke darjat ini, darjat mana? Darjat yakin sebenar Allah mengetahui segala-galanya tentang dia. Bila sampai tahap ni, yang ni yang disebut sebagai makam muraqabah. Sentiasa merasakan diri dia diperhati oleh Allah. Dia tahu Allah tengah tengok dia. Dia rasa takut aja. Macam kita gak lalu ke highway, ada signboard tulis anda sedang diperhatikan polis. Padahal polis tu balik lama dah. Signboard dia tertinggal, lupa nak bawa balik. Kita punya takut tu liar mata. Mana dia? Dia pakai celoring kat sini sampai tak nampak ni. Padahal kawan tu tidur dah kat rumah. Sebab apa jadi rasa takut? Sebab mengetahui bahawa ada orang perhati kita. Sama dia ni. Kalau kita faham betul-betul sifat ilmu ni, mengetahui bahawa Allah melihat kita, mengetahui segala isi hati kita, Allah jaga sangatlah ni. Jaga sungguh-sungguh. Kan? Ini dia. Zaman ni zaman pelakon. Zaman orang ramai berlakon-lakon. Supaya nampak baik, tetapi hakikat dalam macam-macam hal. Saya pun kadang-kadang pelik juga zaman lah ni. Nah, fitnah ni bukan setakat ke orang awam dah, sampai kepada para asatizah. Guru-guru agama, ustaz-ustaz. Hari ni ustaz sama ustaz jeles menjeles, dengki mendengki, jatuh menjatuh. Ni banyak dah ni kes. Macam-macam hal lah. Nah, yang hari tu pasal poster saya tersebar pasal apa? Yang mufti Perak tu. Kan, tersebar viral. Nah, saya tak minta pun gambar saya diletak, dan poster bukanlah daripada pihak saya yang buat. Saya pun tak tahu siapa yang buat dan siapa yang letak gambar tu, kita pun tak tahu. Tahu-tahu gambar kita ada situ. Apa hal gambar aku ada sini? Itu hilang, kita tak tahu. Sampai kita. Itu satu hal. Batu tulis pula bawah gambar tu, tulis Tuan Guru Ustaz Syakir Naswar. Kita tak minta pun orang tulis Tuan Guru. Tulis Tuan Garu pun tak apa. Nampak? Tak payah tulis ustaz pun tak apa. Bukan kita tak pernah mengaku diri kita ustaz. Nah, orang kalau telefon saya tak saya try lah. Kalau saya tak simpan nombor dia, dia telefon saya pun tak ada nama dia dekat dalam handphone saya, nombor saja. Dia angkat telefon, cuba tanya. Siapa ni? Saya Syakir, saya jawab. Saya tak kata saya Ustaz Syakir. Tak ngaku ustaz. Dan yang panggil ustaz dah orang-orang ramai panggil ustaz. Kan kita tak suruh panggil ustaz. Nah, panggil K je pun tak apa. Kan? Jangan panggil bukan sudah. Woi, tak mau, tak ada adab. Nah, kan? Panggil boh lah, panggil dulu gini gitu. Macam tu juga. Bukan ada apa pun dah. Kita ni mengajar ni. Bukan mengajar, kita tolong baca je. Sebab tuan-tuan kalau buat balik kitab ni memang tak baca dah. Sebab tu tinggal kat masjid, betul tak? Kita kalau bawa balik lupa pula nak bawa datang. Kita tak baca dah, termasuk saya pun. Balik rumah tak baca dah kitab ni. Jadi kita ambil peluang sini, kita baca sama-sama, dengar sama-sama. Yang mengajar ni tuan guru yang karang kitab ni, Syekh Abdul Ghani Yahya dengan Syekh Omar Yusof. Dialah yang ajar kita. Sebab ni penulisan dia. Kita tolong baca balik je. Tolong baca balik. Lepas tu cuba nak memahamkan apa maksud dia dalam perkataan ni. Sebab guru kita pernah terang kat kita macam tu. Macam tu je. Kan? Tak ada apa pun. Bertekak bergaduh. Bila pula ustaz ni jadi tuan guru? Yang komplain tu ustaz juga. Dia jawab lah, tak nak panggil aku tuan guru tak apa, aku tak minta. Kan? Nak panggil dia sangat, dia nak tuan guru. Biarlah tuan guru Sahibu Samahah. Fadilatul Syekh bubuh lah, penuh nama. Biar tak muat muka surat. Tak apa. Kita tak minta. Ada apa benda gelaran. Gelaran ni dunia je. Akhirat Allah tahu segala-galanya siapa kita. Kalau betul memang kita selayak dengan panggilan tu, memang sungguh warak, memang sungguh alim, memang sungguh betul-betul adab dengan Allah, tak apa gak layak lah. Tapi kalau kita terkejar-kejar dengan pelbagai gelaran, hakikatnya diri kita ni banyak kotor, Allah malu lah. Waktu apa nak kejar lah bahagian tu, tak adalah. Gitu. Kerana Allah tahu tu takut tu. Kan?
dan iaitu pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa dan bagaimana juga keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjat ini, makna darjat yakin bahawa dia diperhatikan Allah dengan yakin yang sebenar-benarnya, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal. Ayat ni baru orang tu betul-betul dikira makrifah kepada Allah, dia kenal Allah. Batu tanda seseorang tu kita nak tengok dia ni kenal Allah ke tak kenal Allah. Tak payah tengok orang lah, tengok diri kita. Nak tahu kita ni kenal Allah ke tak kenal Allah, sejauh mana kita kenal Allah, ukurannya sejauh mana kita takut dengan Allah. Lagi tinggi takut kita dengan Allah, itu tanda lagi tinggilah makrifah kita pada Allah, lagi tinggilah kita kenal Allah. Tapi kalau takut kita masih lagi berani nak langgar hukum Allah, ngelak-ngelak lagi, boleh ni, nak sikit-sikit tak apa, hantam je. Kalau kita berani lagi nak langgar hukum Allah walau sikit-sikit, maknanya makrifah kita tak cukup sempurna lagi, masih lagi ada kurang lagi. Kita yakin dengan Allah, takut dengan Allah, tapi kadang-kadang tak takut sangat, macam tu lah. Tapi kalau orang yang betul-betul kamil dia punya makrifah, sempurna dia punya makrifah, dia takkan berani, sikit pun tak berani. Tak payah kata nak buat, lintah di hati pun tak berani dah. Ni dia kata ni, sampai ke darjat ini barulah dinamakan sebenar-benar mengenal, makrifah nama dia, dan mengetahui serta percaya ilmu akan ilmu Tuhan itu. Barulah dia ni betul-betul yakin dan percaya ke atas ilmu Allah. Baru dia tak berani nak buat lebih kurang atas ilmu Allah, atas pengetahuan Allah, hukum Allah. Tak? Ini yang ramai-ramai berani lawan hukum Allah. Kan? Kita nak buat sekat judi, sekat arak, ada yang tak setuju. Walaupun dia orang Islam, kenapa dia berani macam tu? Sebab dia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, tak takut dengan Allah. Kalau orang kenal Allah, tak berani dia. Ada. Soal dia begini. Nah, kalau main judi, dosa dia besar dah. Main judi ni, minum arak, dosa besar dah. Tapi kalau menyokong judi dan menyokong arak, lagi besar dosa dia. Walaupun mungkin dia tak berjudi, dia tak minum arak, judi tak pernah, arak tak pernah minum, tapi dia sokong judi dilaksanakan, sokong arak dilaksanakan. Ni lagi besar dosa dia, lagi dahsyat dosa dia. Kena pula dia ada kuasa, dia luluskan pula judi dan arak, lagi besarlah dosa dia. Walau setitik air arak tak pernah masuk dalam perut dia. Kita duk marah kaki judi je, duk marah kaki arak je. Du yang kaki bagi lesen, yang bagi lulus, tu bagian pemerintah yang membenarkan. Yang ni lagi jahat ni. Dah, macam mana mereka boleh naik jadi pemerintah? Siapa yang sokong? Kaki sokong pula, terlibat sama. Dia sokong orang yang nak judi, dengan dia kena sekali dosa dia. Lepas tu benda ni ketara, benda ni bahaya. Lepas tu kita kena pastikan orang yang nak memerintah negara kita, orang yang nak melaksanakan hukum Allah, kalau tak banyak pun sekurang-kurangnya ada bahagian yang dia dah mula buat. Duk gembar-gembur. Bila nak buat hudud, orang nak sekat judi pun hantar sokong, macam mana? Potong tangan dia dulu baru tahu. Kan? Geram kadang. Jadi kita kena faham. Kena perjelaskan. Baik. Kemudian tengok ada masa lagi boleh tolong ni. Yang ke-10. Insya-Allah apa? Nak habis dah. 2 minit lagi. 5 minit lagi. Nak goreng apa tak tahu dah. Masuk je lah sekejap ni. Yang ke-10 boleh? Habis ni modal lah ni. Yang ke-10 sifat hayat. Kita masuk pula sifat hayat. Apalah, lagi cepat masuk, lagi cepat habis kitab ni lah. Yang ke-10 hayat. Apa makna hayat? Hayat artinya hidup. Baik, artinya hidup. Baik, tiada dengan nyawa dan nafas. Okey, baik, sifat-sifat yang lain sebelum ni kita mengaji dalam sifat ma'ani. Contohnya kita mengaji sifat apa hari tu? Kudrat, iradat, ilmu. 3 ni kita mengaji hari tu. Kudrat, iradat, ilmu. 3 sifat ni takluknya kepada makhluk. Contoh kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala bukan atas diri dia. Sebab apa? Sebab Allah memang dah berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala ke atas makhluk. Allah berkuasa atas makhluk.
Contoh nak mudah fahamnya, macam lampu yang bercahaya. Cahaya lampu bukan untuk lampu. Cahaya lampu untuk yang lain ni, untuk menerangi yang lain. Dia tak perlukan cahaya dah si lampu ni, sebab dia tu sendiri bercahaya. Seolah-olah masuk macam tu lah. Allah tu berkuasa, jadi kuasanya Allah tertakluk ke atas makhluk. Begitu juga iradat. Sifat iradat artinya berkehendak. Kehendaknya Allah Ta'ala tu kehendaknya ke atas makhluk, bukan kehendak ke atas dia. Bukan Allah nak jadikan apa kat dia dah. Allah nak jadikan ke atas makhluk. Apa yang Allah nak jadikan, nak jadikan macam ni, nak jadikan macam ni. Jadikan tu semuanya jatuh kepada makhluk, bukan kepada dia, bukan kepada Allah. Begitu juga sifat yang ketiga yang kita mengaji tadi ni, iaitu sifat ilmu. Mengetahuinya Allah Ta'ala tu mengetahui kepada makhluknya tu. Allah tahu apa yang berlaku ke atas makhluknya. Semuanya Allah tahu berlaku, kan? Semuanya atas makhluk. Tapi bila sampai kat sifat hayat, hayat tu bukannya ke atas makhluk, kerana hayat tidak ada takluk. Tetapi hayat itu sifat atas diri Allah sendiri, yang nak menyatakan Allah itu bersifat dengan sifat hayat. Dalam arti kata lain, Allah itu sifatnya hidup. Maknanya Allah itu hidup. Jangan salah faham. Bukan maksudnya bila kita mengaji sifat hayat bermakna Allah yang menghidupkan. Bukan. Memang betul Allah yang menghidupkan, tapi bukan pada tempat sifat ni. Kerana menghidupkan itu duduk pada sifat kudrat. Itu sifat kuasa. Adapun sifat hayat ni nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu hidup. Cuma hidupnya macam mana? Tak serupalah dengan kita. Kita ni dihidupkan. Baik. Kemudian pula, sebelum saya terlupa, ketiga-tiga sifat ni, kudrat, iradat dan ilmu ni, itu menunjukkan bahawa selayaknya itu dipanggil Tuhan. Yang ni kalau kita mengaji kitab tauhid yang besar-besar, kata ulama, tiga gandingan sifat ni, kudrat, iradat dan ilmu ini menjadi dalil paling kuat bahawa siapa yang ada tiga sifat ni, dialah Tuhan. Sifat yang paling besar pada Tuhan tiga ni, sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Kerana takkan bernama Tuhan kalau tak ada tiga sifat ni. Kerana apa? Kudrat tu maksudnya berkuasa, maknanya dia boleh buat apa yang dia nak buat. Berkehendak pula maknanya dia teringin nak buat. Dan ilmu pula maknanya dia tahu apa nak buat. Maka kata ulama, takkan terjadi sesuatu melainkan dengan tiga sifat ni. Contoh, kan, macam nasi lah. Kita nak masak nasi. Nak terjadinya nasi tu kena ada tiga ni. Kena ada kudrat, kena ada iradat, kena ada ilmu. Andai kata salah satu tak ada, nasi takkan jadi. Contoh, kudrat tak ada. Bahasa kita kudrat ni makna tenaga lah. Bagi kita makhluk maknanya makna tenaga. Dia tak larat, baru lepas cocok vaksin lemah lah sikit. Kan? Kesan sampingan dia ada sikit lah, dia pun lantang gitu. Tapi kehendak dia tak? Kehendak dia lapar lah, dia kata nak makan nasi. Dia kata lapar, dia nak makan nasi. Nah, ilmu ada, dia pandai masak nasi, pandai nasi goreng, pandai buat. Tapi kedrat tak ada. Jadi tak nasi? Tak jadi. Melainkan dia call Food Panda, suruh datang. Adalah nasi, tapi dia pergi buat tak ada. Sebab kedrat tak ada, tenaga tak ada nak bangun. Kemampuan nak buat tu tak ada. Begitu juga katalah iradat pula tak ada. Contoh, kedrat ada, tenaga ada, melompat dia, lambung-lambung periuk nasi tu dia buat timbang. Nampak? Dia buat terajang pun kuat, tenaga dia ada, hebat dia. Tapi kehendak tak ada. Apa kehendak tak ada? Sebab dia kenyang. Tadi pergi masjid, AJK masjid dah jamu makan, dia kata balik kenyang lah. Tak nak makan lah dia. Walaupun dia ada tenaga nak masak nasi dan ada ilmu nak masak nasi, dia pandai masak nasi, tapi kehendak tak ada. Maka jadi tak nasi? Tak jadi nasi. Begitu juga kalau yang ketiga pula tak ada. Contoh, kedrat ada, tenaga ada, kehendak pun ada nak masak nasi, ilmu tak ada. Macam mana lah. Dia pun main buat jadi bubur. Bila kawan kata, hang tak hati masak nasi ke? Dah, memang aku nak buat bubur. Dia pandai cover.
Badan dia silap buat. Tu kata. Tu. Jadi maknanya nak jadi nasi pun kena ada kedrat, iradat dan ilmu, apatah lagi nak jadikan alam. Maka itu jadi dalil kuat Tuhan itu bersifat dengan sifat kudrat, iradat dan ilmu. Tu dia. Tak bunyi lagi Oh, habis goreng. Lambat pula rasanya. Al-hayat lah, masuk jugalah al-hayat. Artinya hidup tiada dengan nyawa dan nafas. Walaupun kita kata Allah tu hidup, kita pun hidup juga. Sama ke kita hidup dengan Allah hidup? Allah hidup tiada dengan nyawa. Kita hidup dengan nyawa. Orang dia tu minta nyawa kan. Kita hidup dengan nyawa, dengan nafas, dengan ruh. Allah ada. Allah yang maha hidup, kita yang dihidupkan. Asal tak hidup kita ni mati, kemudian dihidupkan. Kita dengan telefon ni sama je. Asal telefon ni pun tak on juga, tak fungsi juga. Apa bateri tak ada. Ada bateri tapi dalam bateri tu kuasanya tak ada, kosong. Cocok pelak baru masuk, ting dia naik 1% dia kata. Tunggu lama sikit naik 2%. Baru masuk dia punya power. Bila masuk power baru boleh on, baru hidup. Asal hidup dah, asal tak hidup. Asal mati juga. Samalah kita pun. Asal kita jasad saja, terkontang-kanting gitu, tak gerak apa, tak ada apa, gerak kaku gitu. Dan boleh bergerak-gerak ni, Allah masukkan ruh. Allah izinkan hidup. Allah yang hidupkan, maka hidup lah. Bila Allah yang hidupkan, Allah juga yang mematikan. Tu. Nak. Lepas tu jangan takut. Ada satu orang dia silap macam mana tahu, dia pergi masuk. Entah dia kata tarekat, tapi pelik sangat dia punya tarekat tu, nampak macam tak betul lah. Dia kata tarekat dia kena bersumpah dengan darah. Sumpah dengan darah, siap cok dengan darah apa semua. Dia tanya saya sebab dia pun ragu-ragu juga. Ni ada ke ustaz macam ni? Tak tahulah, setahu anak ilmu main-main darah ni tak elok lah kan. Benda-benda sebab darah ni najis. Kita nak buat benda yang suci, ibadat. Setakat ni anak masuk mana-mana tarekat tak ada pun bersumpah-sumpah dengan darah. Siap dia ugut mana-mana ahli dia yang kalau nak keluar daripada tarekat ni tak boleh. Sebab dah bersumpah dengan darah, maka balasnya darah. Nak keluar agak, darah balas darah, dia kata. Oh, maknanya nyawa. Dia ugut dengan nyawa. Jadi dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz tolong saya ustaz, macam mana nak batalkan ni ustaz? Kalau tidak mati saya ustaz. Saya kata la ilaha illallah. Aku nak tanya kamu ni mengaji, orangnya orang mengaji. Nak tanya, yang hidupkan kamu siapa? Dia kata Allah lah ustaz. Hanya yang hidupkan saja yang boleh matikan. Jadi mana kalau Allah yang hidupkan kamu, makna Allah lah yang akan matikan kamu. Bukan orang, bukan sumpah, bukan apa sekalipun. Makhluk tak boleh menghidupkan, tak boleh mematikan. Apa kamu takut dengan makhluk? Nampak? Ni trik dia. Senang mudah nak mensyirikkan manusia, nak mengkafirkan manusia. Ni mainan jin, mainan setan, mainan iblis. Jaga-jaga. Kadang-kadang tok bomoh apa lah, dia hantar kita apa sihir ke apa, dia nak nakut-nakutkan kita. Mampulah hang gini. Kita takut dah. Macam mana lah. Takbir kuat kan main. Ada Allahu Akbar. Cakap kat mulut Allah Maha Besar. Tiba-tiba nampak ada makhluk lebih besar daripada Allah. Macam mana jadi begitu? Inilah tujuan mengaji sifat 20. Bukan nak bangga kepik kitab hulu kili tunjuk kat orang aku ngaji. Bukan nak tunjuk kita ngaji, nak kita beramal dalam kehidupan kita bahawa aku tak takut pada siapa-siapa, kerana aku hanya takut pada Allah. Kerana Allah lah yang hidupkan aku, Allah tu jugalah yang akan matikan aku. Kalau orang betul yakin dengan Allah, dia berani cabar. Kalau betul kamu nak buat aku mati, matikan aku sekarang. Aku nak tengok. Dia tak boleh buat kita. Sebab tu kalau keyakinan kita buat, orang sihir lah macam mana pun tak boleh lut.
Bukanlah kita nak belagak ke tak, tapi soalnya keyakinan hati kita. Nak yakin ni macam mana? Dengan ilmu lah, dengan mengaji. Yakin kita benar-benar kita dengan Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh kita yakin dengan Allah bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Bukan hanya kata di mulut, tapi tetapkan di hati kita. Alhamdulillah akhirnya. Jadi kita berhenti di nyawa dan nafas tu. Sebab saya kalau boleh mula kuliah biarlah kita masuk sifat tu betul-betul dari mula kan. Kan tengah-tengah nanti tak apa ni pula. Jadi kita nanti kuliah akan datang kita mula balik dengan sifat hayat ni lah dari awal. Okey, baik. Jadi kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini. Dan macam biasalah di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma insya-Allah. Jadi insya-Allah kuliah akan datang kita akan sambung sifat yang ke-10 iaitu sifat hayat nama dia insya-Allah. Moga-moga dengan pengajian kita ini Allah mengukuhkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah. Sehingga kan kita nampak Allah lah segala-galanya. Kita tak pandang yang lain dah insya-Allah. Moga-moga dengan bulatnya hati kita begitu Allah masukkan kita duduk di dalam syurganya nanti insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.